ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat. Kita kembali ke rahmatullah. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati majlis kita pada hari ini. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 47 suratul Baqarah. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Allah Subhanahu wa taala meneruskan peringatan kepada Bani Israel dahulu dan sekarang. Ayat-ayat ini turun kepada Nabi SAW nak bagi tahu pada baginda dan juga kita bahawa nasihat-nasihat seumpama ini pernah diturunkan kepada sekelompok manusia. Nasihat semacam ini pernah diturunkan kepada sekelompok manusia, namun mereka enggan laksanakan. Simple tak arahannya? Sangat simple. Tapi itu pun mereka enggan laksanakan. Mereka hanya nak mereka hanya nak kemuliaan. Mereka hanya nak faddaltukum tu. Kelebihan daripada Allah. Tapi bila dah diberikan kelebihan, mereka lupa diri dan enggan. Dan ini kali kedua, ayat 47 kali kedua, seolah-olah mengulangi peringatan pada ayat 40 kali pertama diungkapkan. Ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, tenang. Allah menyeru golongan Bani Israel sekali lagi dengan nada memujuk, memanggil mereka dengan gelaran yang dihormati. Ya Bani Israel, wahai anak Nabi, mereka sekarang masih lagi ada harapan untuk kembali, kan, untuk bertaubat. Ulkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kenang kembali nikmat-nikmat yang Allah telah berikan pada kamu. An'amtu alaikum. Kita mohon siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau Allah pernah beri nikmat kepada Bani Israel, Allah juga boleh beri nikmat yang serupa pada kita. Kan, diberikan kepada bangsa mereka beribu-ribu nabi dan rasul yang diutuskan buat mereka. Mereka juga diberi kecerdikan yang luar biasa. Diberikan rupa paras yang elok, kekayaan yang berlimpah ruah. Allah bagi tahu pada ayat ini bahawa Allah lah yang telah memberikan segala nikmat dan kelebihan itu buat mereka. Allah beri penekanan dalam ayat ini kerana Bani Israel adalah bangsa yang menyangka mereka dapat segala kelebihan itu kerana mereka bangsa terpilih. Mereka dapat kelebihan itu, nikmat itu kerana
mereka, bukan kerana Allah beri. Kan, kalau tengok bumi Malaysia, tanahnya subur, lautnya luas, pepohonan menghijau, bawah tanah ada minyak, ada biji timah, walaupun dah disakau dengan rakus oleh penjajah. Kalau dahulu ada biji besi, kerajaannya, kemakmurannya melimpah ruah. Adakah kerana itu nikmat-nikmat itu dapat kerana ada bangsa Melayu dekat sini? Tidak, semua itu kerana Allah beri. Allah yang bagi. Jauh daripada gempa bumi, apatah lagi ribut taufan yang teruk-teruk. Tak. Hanya setiap tahun kita diuji dengan banjir, dengan air naik. Itu pun dalam berpuluh tahun hadapi banjir ini, baru keluar berita hari itu, ada seorang pakcik yang buat pelampung bawah rumah dia. So bila banjir, boleh naik, boleh terapung. Kan, hanya diuji banjir macam itu, setahun dalam beberapa hari, tak pun sampai sebulan, tapi kita masih tak belajar apa-apa. Bayangkan kalau kita ni macam Jepun. Gempa bumi jadi mainan. Gempa bumi jadi tarian. Ui, pakat tak hidup kita. Bayangkan kita jadi macam Turki. Juga bermain dengan gempa bumi. Bermain pula dengan peperangan demi peperangan. Kita terlalu selesa di sini. Lalu nikmat-nikmat itu kita tidak syukuri. Kita tidak syukuri. Dan sekarang Allah beri peringatan pada Bani Israel. Ingat nikmat. Belum suruh syukur. Baru uzkuru. Ingat. Mengingati nikmat itu sudah melembutkan hati. Belum lagi mensyukuri. Baru ingat ni. Allah tidak kata, ya Bani Israel, ushkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Tidak. Uzkuru. Sebut dan ingat. Kita jadi lupa daratan kerana kita tak ingat. Kita tak ingat. Allah nak kata bahawa fahaman-fahaman yang mereka rasa mereka golongan terpilih, itu tidak benar. Bukan mereka ada kelebihan, tetapi Allah yang pilih sendiri untuk berikan kepada mereka. Kalau kita tengok wong-wong sugih, orang-orang kaya, jalannya mendongak, kan, mendabik dada. Kenapa dia rasa macam tu? Sebab dia rasa dia lebih berbanding orang lain. Dia rasa dia lebih berbanding orang lain. So, bila dia rasa dia lebih berbanding orang lain, dia tak sedar bahawa apa yang dia dapat tu Allah bagi. Bukan kerana usaha dia pun. Tidak. Kaya dan miskin adalah pemberian Allah. Bukan usaha kita. Nah, kaya dan miskin adalah pemberian Allah, bukan usaha kita. Kalaulah dengan usaha confirm kaya, maka cuba tengok
atuk nenek kita, tukang rumah, tukang buat jalan, berapa besar daya usaha mereka? Berapa besar daya usaha mereka? Nah, bandingkan dengan orang kaya dan keturunannya. Lalu dia kata, tak Ustaz, saya usaha daripada saya tak ada apa Ustaz. Sikit-sikit saya usaha. Tidak, peluang tu Allah bentangkan untukmu. Peluang tu Allah bentangkan untukmu. Kan peluang terhidang. Engkau mohon dapat AP kerana engkau rapat dengan Perdana Menteri. Maka hanya dengan jual AP, kau boleh kaya raya. Kemudian kerajaan pula melalui Perdana Menteri dan ahli kabinet dia menetapkan, kereta tempatan dengan harga sekian. Kalau kereta luar nak masuk, kena cukai beberapa kali ganda dengan nilai harga semasa. Kereta yang sama dekat negara jiran, bawah 100,000, masuk sini 200,000. Kerana nak mengekalkan kereta tempatan agar kekal kompetitif. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingat nikmat-nikmat yang telah diberi kepada kamu. Dalam surah Fatihah, kita mohon nikmat. Saya harap poin ni keluar esok dekat TV Hijrah. Last untuk ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita dok mohon nikmat, siratal ladina an'amta alaihim. Tapi adakah kita ingat nikmat-nikmat yang Allah telah beri pada kita? Jangan sampai kita diingatkan begini berulang kali, bukan sekali tapi 2 kali dalam muka surat yang sama. Peringatan ini pada Bani Israel. Jangan sampai kita diingatkan ini nanti di mahsyar. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Kan? Ingat nikmat-nikmat yang telah diberi kepada kamu. Kan? Allah ulang semula perkara pertama yang disebut sebelum ni, ayat 40. Cepat-cepat beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lengahkan masa lagi. Jangan lagi berdolak dalih. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan kami telah berikan kamu kurnia yang lebih berbanding penduduk sekalian alam. Aku telah melebihkan kamu, Allah kata. Melebihkan penduduk alam zaman kamu dahulu. Kamu lebih mulia dari semua golongan. Dari sudut keagamaan dan kekayaan. Oleh itu, oleh kerana kamu pernah jadi orang yang baik-baik, orang yang hebat-hebat, jangan pula hari ini kamu jadi orang ketinggalan. Tuan-puan, bukankah bila sebut tentang Islam, masyarakatnya sangat berbangga dengan tamadun Islam sewaktu era kegemilangan dahulu. Dia bangga zaman Khalifah, dia bangga zaman Uthmaniyah, dia dah sebut-sebut bangga tentang Muhammad Al-Fatih, tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Bangga dengan itu. Lalu dia rasa, kitalah umat terpilih. Menjadi umat pilihan bukan untuk dibangga-bangga. Menjadi umat pilihan bukan untuk show off kepada orang lain. Tak. Menjadi umat pilihan adalah untuk kita mengenang nikmat-nikmat dari Allah. Lalu
timbul tindakan mensyukurinya. Kan? Perkataan yang Allah guna dalam ayat ini, wa anni faddaltukum. Faddaltukum tu past tense. Dahulu, ya, dia dilebihkan berbanding umat yang lain. Tapi kerana mereka banyak buat kesalahan, sehingga bunuh Nabi, Allah tukar kedudukan tu kepada kita, kepada orang Islam sekarang. So, makna ayat ni perlu difahami begitu. Mengingatkan umat sekarang ini kita lebih utama berbanding mereka. Kalau dulu faddaltukum, ya kamu dulu Yahudi, kamu dulu mulia. Tapi tidak lagi. Sekarang umat akhir zaman ni yang mulia. Umat yang mengikuti Nabi SAW itu lebih mulia. Dinyatakan dalam surah Ali Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Kan, grup GNI, kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas. Kamu dikeluarkan, kamu dilahirkan untuk manusia. Allah sebut pada kita, kamu umat terbaik, kamu dilahirkan untuk manusia. Oh, rupanya misi kita adalah untuk manusia, berbakti pada manusia. Kita ni berbakti pada manusia. Kita Ustaz, mic tu buka, tertutup mic tu. Siapa pula tutup mic? Kita macam matahari, kita berfungsi untuk berkhidmat kepada manusia. Kita macam bulan, berfungsi untuk berkhidmat pada manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu dilahirkan untuk berkhidmat kepada manusia. Why? Kenapa? Kenapa begitu? Sedangkan alam ini Allah cipta untuk berkhidmat pada kita kan? Tapi rupanya umat akhir zaman ini antara misi dia ialah untuk berkhidmat pada manusia. Kenapa? Ambil contoh matahari, makhluk yang besar, hebat, berkobar-kobar dekat langit. Berkhidmat untuk kita. Setiap hari akan terbit di timur, tenggelam di barat. Terbit mengikut kiraannya yang telah Allah tentukan. Sewaktu subuh kalau dikira pagi tadi, subuh pukul berapa? 6.30. 6.30 tu sebab memang terbangun 6.30 kan? Subuh pukul berapa? 6 suku. So, tepat 6 suku, fajar akan menyingsing. Fajar akan menyingsing. Bila dia berikan khidmat dia pada manusia, dia sedang melakukan ketaatan. Dia sedang melakukan ketaatan. Kita, kalau kita buat khidmat pada orang lain, kita sebenarnya sedang melakukan ketaatan. Itu poin dia. Ukhrijat linnas. Kamu beri khidmat kepada manusia. So, bila kita beri khidmat, kita sedang beri ketaatan pada Allah. Allah suruh. Allah suruh. Sebab tu ada beza akhlak dan etika. Akhlak dan etika. Di tempat kerja, kita ada etika. Di tempat kerja, kita ada etika. Seorang pramugari
Bila dia sedang bekerja, etika kerja dia ialah dia kena sentiasa lontarkan senyuman. Sentiasa lontarkan senyuman, hadapi customer dengan dengan profesional, dengan lemah lembut, senyum, kan, cuba untuk memenuhi kehendak pelanggan, customer. Tapi di luar kerja, habis dia pay shift, working hours, dia balik rumah, dia senyum tak? Boleh jadi senyum dia tu waktu dalam kerja je. Tapi balik rumah kerana dia dah penat, sebelum ni ada senyum. Balik rumah sedang masyam. Tak senyum lah. Tapi akhlak, dasar dia tu iman. Akhlak ni, kata akar dia khalaqa. Khalaqa dan khalik. Dia ada hubungan yang dicipta dengan pencipta. Sebab tu kita ni bila berakhlak baik, bila kita lontarkan senyuman, dia bukan kerana ada ada sebab-sebab lain selain daripada nak patuh perintah Allah. Tak. Itu beza akhlak dan etika. Di mana-mana saja kita senyum. Orang yang berakhlak dengan senyuman, di mana-mana dia akan senyum. Walau dalam keadaan penuh getir, dia tetap senyum. So, itulah bentuk ukhrijat linnas. Kita dilahirkan untuk manusia, supaya kita boleh tunjukkan yang kita ni taat. Seperti mana matahari yang taat, bulan yang taat, laut yang taat, angin yang taat. Kemudian, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada 3 benda menjadi umat terbaik ini, ada 4 benda. Pertama, taat tadi tu. Yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf. Macam mana kita nak tunjukkan yang kita ni taat? Suruh kepada benda yang ma'ruf, suruh kepada benda yang baik. Itu bukti yang kita ni taat. Satu menyuruh kepada kebaikan, itu bukan busybody. Itu menunjukkan kita taat pada Allah. Kan? Itu menunjukkan kita taat pada Allah. Menyuruh kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Menegah dari kemungkaran. Mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah. Dan beriman kepada Allah. Bayangkan bila misi dia ialah dilahirkan untuk manusia, Allah dahulukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar dahulu, barulah beriman kepada Allah. Sepatutnya kita melihat iman tu paling utama, paling dahulu. Tak, Allah susun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sebab buktikan ketaatanmu dengan perbuatan dulu. Bukan main sebut aku beriman tanpa ditunjukkan dengan perbuatan. Gitu. Buat dulu. Iman tu akan datang kemudian. Sebab semakin lama kita buat, kita akan tertanya-tanya, aku buat ni untuk apa? Aku dok kejut anak aku subuh-subuh ni untuk apa?
Tak, akhirnya dia akan ditutup dengan, ya, aku beriman dengan Allah. Aku takut aku akan dipertanggungjawab. Begitu. Ha. So, bila dah bila Allah dah bagi tahu anni faddaltukum 'alal 'alamin, kamu pernah dilebihkan dan sekarang kelebihan itu bertukar tangan kepada kita, dan untuk kita mengekalkan, mensyukuri nikmat yang Allah beri itu dengan buat perkara dalam surah Ali Imran, maka Allah datangkan ayat seterusnya, ayat amaran kepada Bani Israel. Kenapa perlu diberi amaran? Supaya mereka takut dan cepat-cepat beriman dengan Nabi SAW. Ialah di pujuk-pujuk masih degil, maka ajakan telah menjadi amaran. Ajakan telah menjadi ancaman. Yes, macam konsep ikhlas. Macam konsep ikhlas. So, ajakan sekarang sudah menjadi amaran. Diajak dengan baik tak nak dengar, maka kita beri ancaman pula. Macam mana? So, Allah ingatkan pada kita, pada mereka, bangsa Yahudi ni, bahawa dunia ini sementara. Semua orang akan mati. Hanya akhirat tempat yang kekal. Dan di sana bukan tempat untuk merawat. Tak. Di sana bukan tempat untuk baru nak betulkan. Tak. Di sana adalah tempat pembalasan. Dia kalau kita buat kerja rumah, kita sedang buat kerja rumah, lepas tu kawan datang, ini salah ni, salah kau kira ni, cuba kau kira balik. Sementara ada masa boleh kira balik, kira. Dapatkan jawapan betul. Sebab bila kita dah hantar pada cikgu, sudah tiada. Sudah tiada lagi correctional. Hantar pada cikgu, itu sudah itu sudah tempat dikira. Tempat pembalasan, muktamad. Betul atau salah. Sebelum hantar, yes. So, sebelum kembali pada Allah, sebelum mati, di sinilah tempat kita nak buat correctional. Correction. Begitu. So, apa bentuk ancamannya? Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adl wa la hum yunsarun. Wattaqu yawman la tajzi nafsun. Dan takutlah kamu pada hari tidak boleh, tiada pembelaan pada siapa pun. Seseorang tidak boleh jazak orang lain, tidak boleh membela orang lain. Sebelum ini Allah bagi tahu, Allah perintahkan takut kepada Allah. Tapi mereka tak takut pada Allah. Maka dalam ayat ini Allah perli, kalau tak takut pada Allah, maka sekurang-kurangnya takutlah pada hari kiamat. Dan ini dalam bentuk sarkastik. Kalau kau boleh, kau cuba selamatkan diri kau pada hari itu. Suruh takut pada Allah, tak nak. Sekurang-kurangnya kau takut pada hari kiamat. Pada hari akhirat. Takut pada hari di mana orang tak boleh membeli jiwa orang lain. Tak boleh membela jiwa orang lain. Pada hari itu tak ada siapa boleh selamatkan orang lain. Engkau rasa engkau hebat,
umat pilihan Tuhan, kan, lelaki dari syurga, lelaki Melayu terakhir, kau ingat engkau hebat sangat? Cubalah selamatkan seorang jiwa dekat sana nanti. Jangan sangka engkau hebat sehingga para nabi berlumba-lumba nak selamatkan mereka. Tak. So, yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ingatlah tiada siapa yang boleh menolong orang lain. Ibu akan tinggalkan anak. Suami akan tinggalkan isteri. Yang ini tak perlu tunggu kiamat. Sekarang pun ramai je suami tinggalkan isteri. Lelaki-lelaki dayus tak bertanggungjawab. Malah anak langsung tak ingat mak. Ini pun banyak sekarang ni, tak perlu tunggu kat sana. Tapi nama mak nak tinggalkan anak, itu tak mungkin. Tapi di sana ibu akan tinggalkan anak. Dan semua hubungan sudah tidak diingati lagi. Semua akan sibuk dengan diri masing-masing. Kan, ayat surah Abasa, Allah sebut likulli mri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap seorang dari mereka ada urusan yang sangat menyebabkan mereka sibuk. Kita akan sibuk dengan urusan kita. Kita akan sibuk dengan urusan kita. Ni apa nama? Bulan 2 pelajar SPM akan ambil peperiksaan. Selepas daripada SPM, masing-masing akan tunggu keputusan. Bila dapat keputusan, masing-masing nafsi-nafsi akan sibuk untuk isi borang kemasukan UPU. So, bila dah isi borang kemasukan UPU, diproses, masing-masing menunggu dengan penuh harap. Waktu menunggu penuh harap, macam-macam solat kita buat. Solat hajat, solat taubat, solat istikharah belum lagi, belum dapat keputusan. Solat taubat, solat hajat, solat taubat, solat hajat. Adakah suatu mengharap itu? Sesama rakan kita ni, kau tolong sembayangkan aku. Sembayangkan solat hajat buat aku. Tak, masing-masing. Di dunia ni kita dah ditunjukkan masing-masing punya urusan. Buat. Kalau nak kena buat. Bila dah dapat keputusan, dapat universiti yang yang kita mohon, mula sibuk pula untuk siapkan barang itu dan ini. Nak masuk universiti, baju baru, seluar baru, bayar yurannya, kelengkapan-kelengkapannya, masing-masing sibuk. Kalau sekarang ni dia tak masuk terus U, dia masuk pra. Istikharah sebelum masuk, boleh. Istikharah tiap-tiap malam boleh istikharah. Mohon Allah tentukan keputusan terbaik buat kita. Tiap-tiap malam kita boleh buat istikharah. Kan, sebelum makan Maggi boleh buat istikharah. Kan, sebelum masak boleh buat istikharah. Kita mohon pada Allah untuk pandu kita, untuk buat pilihan pada kita. So kadang, kalaupun kita ada option pilihan A dan pilihan B, kita tak tahu mana-mana pilihan yang kita buat tu membawa kebaikan untuk iman kita. Kita tak tahu. Tak tahu dan we will never know. Kita takkan tahu masa depan. Boleh jadi pilihan yang kita buat itu
10 tahun akan datang, kesannya begitu buruk kepada ego diri kita. We never know. Katalah kita ada dua pilihan, satu engineering dan satu lagi kedoktoran. Dua-dua kita minat. Lalu tanpa istikharah, doktor lah. Dengan niat nak bantu orang. Rupanya bila jadi doktor, dah lepas lulus jadi doktor, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga kita struggle. Tahun keempat struggle. Kan jadi MO kan berat. Kena apa nama? Kerja lebih masa, apa benda nama dia tu? On call. Kena on call. On call pula 12 jam. Kadang badan tak tahan. Ada yang mengandung, gugur anak. Ada yang kahwin berpisah dengan pasangan, tak tahan. Tak tahan. Ada yang punya penat microsleep, accident. Bukankah itu yang kita pilih dulu? Berapa tahun dulu? Waktu kita nak masuk U. Kita tak tahu depan ni macam mana. Kita have no idea apa yang bakal berlaku kat depan tu. Jangan sangka apa yang berlaku sekarang, semalam kita buat keputusan. Tak. 10 tahun, 20 tahun dulu. Mak kita kadang cakap dalam keadaan berlapik. Begini dan begini. Kita tetap juga waktu tu jiwa muda. Pantang ditegur. Melawan aja. Tapi kesan dia akan datang. Akan datang. Dahsyat tak? Dahsyat. Dahsyat. So, bila Allah kata, di hari nanti, kamu takkan boleh selamatkan. Kamu duk sibuk tentang diri kamu. Ya, kita akan sibuk dengan diri kita. Sama ada kita baik atau sebaliknya. Kita akan sibuk dengan diri kita. Masing-masing akan rasa, aku selamat ke tak ni? Aku selamat ke tak ni? Semua apa yang berlaku dalam hidup kita, semua di flashback. Dan kita akan lihat satu persatu perjalanan hidup. Ada yang buat baik tapi menyesal kenapa tak boleh buat betul-betul baik. Kan? Pernah tak kita menyesal, kenapa aku tak bagi lebih banyak? Kita bagi sedekah, bagi derma pada orang. Setelah kita tahu latar belakang orang tu, kita rasa, kenapa aku tak bagi lebih banyak? Dia lebih memerlukan. Menyesal. So, yaumal la tujzi nafsun an nafsin syai'a. Malah, bila part menyelamatkan ini, bukankah sebelum tu, Yahudi ni rasa, mereka adalah bangsa terpilih dan mereka confirm selamat. Mereka confirm selamat. Dan sekarang Allah bagi tahu, Allah rentap harapan mereka untuk rasa selamat di akhirat nanti dengan ayat tak ada siapa boleh selamatkan kau. Allah cabar idea mereka, mereka bangsa terpilih, the chosen one. So dah tentu Allah sayang, kan? Allah sayang kita. Dan sekarang Allah bagi tahu, tak ada siapa yang boleh selamatkan kau.
hari itu. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima sebarang syafaat. Wala yu'khadhu minha adlun, dan tidak ada sebarang tebusan. Walahum yunsarun, dan tiada sebarang pertolongan. Dari mana-mana sudut yang kita boleh fikirkan dapat ruang peluang pertolongan. Tak ada. Allah tutup semua. Masing-masing tak boleh selamatkan diri masing-masing. Tiada syafaat. Tiada sebarang tebusan. Dan tiada pertolongan. Sebarang bentuk pintu yang kita rasa boleh kot. Tak. Tutup. Tutup. Ya, kat dunia kita ada je cara. Kalau tak dapat masuk you, boleh merayu. Ada pintu pertama, boleh merayu. Pintu kedua, boleh melobi. Pintu ketiga, kenal orang dalam. Pintu keempat, STPM. Pintu kelima, pintu keenam, ada jalan. Di akhirat, tiada. Tiada sebarang option. Tebusan, tebusan ni maksud dia, ada ayat tentang tebusan. Ada ayat tentang tebusan ni, dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekufuran. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang kafir yang mati dalam kekufuran, fala yuqbala min ahadihim mil'ul ard. Maka tidak akan diterima dari seorang antara mereka kalau mereka tebus diri mereka dengan emas sepenuh bumi. Walau mil'ul ardi zahaba walau iftadabih. Walaupun dia menebus diri mereka dengan emas yang sebanyak itu. Bayangkan emas ni penuh, bumi ni penuh dengan emas. Kalaupun dia ada emas sepenuh bumi, dia akan tebus diri dia dengan emas tu. Rasuah. Bukan kita sayang harta kita. Kan duit dalam simpanan, estate, stable, kebun. Semua harta milik dia nak tebus untuk akhirat. Soalan yang mungkin timbul, adakah yang boleh diberikan sebagai rasuah pada waktu itu? Sedangkan semua harta tiada lagi. Pakaian pun tak ada. So, apa yang mereka nak bagi sebagai rasuah, sebagai tebus? Ahli keluarga mereka. Mereka akan tawarkan supaya mak bapak mereka dimasukkan dalam neraka, asalkan mereka boleh masuk syurga. Mereka tawarkan, ni anak aku. Dialah ganti masuk neraka. Biar aku masuk syurga. Itu bentuk adlun. Imbuhan. Rasuah. Walahum yunsarun. Mereka tidak boleh ditolong siapa pun. Maksud ditolong, kalau Allah tak tolong, apa?
kita rasa malaikat boleh tolong? Nabi boleh tolong? Siapa boleh tolong? Waktu tu kita nak selamatkan diri je. Kita akan jadi selfish. Selfishnya. Ini tahap selfish tertinggi pada hari itu. Gitu. So, kita berhenti dulu pada ayat 48. 48. Bermula ayat 49 nanti, kita akan lalui siri-siri nikmat-nikmat yang Bani Israel pernah dapat. Siri-siri nikmat-nikmat yang Bani Israel pernah dapat. Allah sebut satu-satu. Allah sebut satu persatu. Allah bukan saja kata, ingat kembali nikmat yang telah kami beri pada kamu. Lepas tu biarkan mereka memikirkan apa bentuk nikmat. Tak, Allah sebut nikmat yang ini. Nikmat pertama, nikmat kedua, nikmat ketiga, nikmat keempat. Dan penyebutan nikmat-nikmat ini bukan dalam bentuk kronologi. Bukan dalam bentuk kronologi. Dia dalam bentuk, ini bentuk-bentuk nikmatnya. Ini bentuk-bentuk nikmatnya. So, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan jumpa lagi esok malam. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Ustaz nak buka soalan ke? Ke Ustaz ada kelas lepas ni? Boleh. Okay, silakan. Siapa yang nak bertanyakan soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, pertama saya minta maaf kalau saya terlepas huraian Ustaz pada ayat 43 sebab hari tu saya tak join kelas dan saya belum sempat tengok recording. Sedikit pertanyaan pada ayat berserta dengan orang yang rukuk. Kenapa Allah letakkan peringatan rukuk tidak sujud dalam ayat tu? Terima kasih banyak Ustaz. Pertama, kerana Yahudi, Bani Israel, cara solat mereka dia tanpa rukuk. Dan yang kedua, rukuk ini adalah arahan solat kepada generasi terkini, umat akhir zaman. So, warka'u ma'ar raki'in, arahan kepada orang-orang Yahudi agar join the band, ikut bersama Nabi akhir zaman ini, ikut cara solat mereka. Bukan kekal dengan amalan terdahulu, tapi amalan yang updated. Rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jelas. Sama-sama. Lagi ada soalan? Silakan. Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup majlis. Okay, semua faham nampaknya Ustaz. Semua terkesima ni. InsyaAllah. Jadi, Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita istiqamah dengan majlis ilmu. Alhamdulillah. Sebelum menutup majlis, izinkan saya buat hibahan kuliah hari ini Ustaz. Pada pukul 8 malam kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Mursyidi bin Mustafa dengan kitab tasawuf. 9.15 kuliah isyak bersama Al-Fadhil Ustaz Yang Ahmad Arif Dato' Abbas bin Nordin dengan hak-hak wanita dalam undang-undang keluarga di Malaysia. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gubernur Iman. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan, yang baik itu datang dari Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. wabarakatuh. Assalamualaikum.